Baru-baru ni hangat di media sosial dan media arus beranda tentang satu kes pembunuhan ngeri yang melibatkan seorang model terkenal daripada Hong Kong yang bernama Abby Choi. Dan kita dimaklumkan juga bahawa suspek-suspek yang ditahan semua tu merupakan bekas ahli keluarga Abby Choi sendiri. Kero percaya yang ramai daripada kita ni tak pernah dengar ataupun tak kenal pun siapa gerangan yang bernama Abby Choi ni. Betul tak? Dia macam tiba-tiba je kecoh dekat media sosial sampai keluar berita lagi pula tu tentang kes pembunuhan seorang model yang terkenal daripada Hong Kong tu, guys. Walaupun kita tak kenal dia tu siapa, tapi yang membuatkan kita jadi lebih nak tahu pasal Abby Choi ni adalah disebabkan dengan kematian dia tu yang sangat-sangat tragis, guys. And then dia punya suspek utama dia bukannya orang lain tau, tapi family dia sendiri, bekas family dia sendiri. Jadi kita pun macam nak tahu jugalah apa yang membuatkan suspek-suspek ni geram sangat dengan si mendiang Abby ni sampaikan diorang sanggup untuk bunuh Abby Choi tu dengan macam tu sekali, guys. Nama penuh dia adalah Abby Choi Tin Fung ataupun lebih dikenali sebagai Abby Choi. Dilahirkan pada 11 Julai 1994, merupakan seorang model dan juga ikon fashion dan juga personality social media yang terkenal dekat Hong Kong. Dia punya famous ni lebih kurang sama macam Niloufar dekat Malaysia ni, guys. Memang famous and kaya. Sebelum bergelar seorang model, Abby juga merupakan seorang graduan di peringkat ijazah sarjana muda dari sebuah universiti yang terkemuka dekat negara dia, guys. Kemudiannya pada tahun 2012 ketika Abby ni berusia 18 tahun, dia berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Alex Kwong. Hasil daripada perkahwinan tu, dia telah dikurniakan dua orang cahaya mata yang di mana anak pertama lahir pada tahun 2012, iaitu masa dia kahwin tu, lepas tu terus lahir anak pertama, and then anak kedua pula lahir selepas 2 tahun diorang berkahwin, iaitu pada tahun 2014, guys. Akan tetapi bahtera yang dibina tersebut akhirnya karam di lautan, guys. Maksud Kerul, hubungan antara Abby dengan Alex Kwong tu sebagai suami isteri dah tak berkekalan lah, yang di mana membawa kepada penceraian di atas sebab-sebab tertentu. Dan Kerul pun tak sure bila diorang ni bercerai, guys. Kerul dah cuba cari bila diorang bercerai tapi memang tak jumpa, guys. Pada 21 Februari 2020, pemandu Abby Choi yang di mana pemandu dia tu adalah bekas abang ipar dia sendiri yang bernama Anthony Kwong. So Anthony ni sepatutnya pergi bawa Abby ke sekolah anak Abby untuk jemput anaknya Abby tu balik daripada sekolah. Tapi bila anaknya Abby ni tunggu dekat sekolah tu, Abby ni tetap tak sampai-sampai juga, guys. Disebabkan lama menghilang, call apa semua tak angkatkan. So familynya Abby ni jadi macam risaulah kan. Dan disebabkan itu diorang buat satu laporan polis berkaitan dengan kehilangan Abby Choi ni, guys. Bila pihak polis dah menerima laporan, diorang pun call lah bekas abang iparnya si Abby Choi tu, sebab abang ipar dia tu kan pemandu kan. So dialah yang bertanggungjawab membawa ke mana sahaja Abby Choi tu pergi. Jadi polis akan call abang ipar dia dulu. And then polis pun call mak bapaknya Abby Choi selepas diorang call abang iparnya si Abby Choi tu, guys. Kod-kod lah diorang boleh memberikan kerjasama yang baik untuk kehilangan Abby Choi ni kan. Sebab diorang pun antara orang yang terrapat dengan Abby Choi ni, guys. Tapi masa pihak polis ni mengambil keterangan diorang semua ni kan, ambil keterangan daripada abang ipar, ambil keterangan daripada mak dan bapak mertua dia, bekas mak bapak mertua dia, diorang masing-masing memberikan kenyataan yang palsu dan mengelirukan, guys. Kejap pusing sana, kejap pusing sini. So polis masa ni dah syak bukan-bukan dah dekat diorang semua ni. And bila polis dah syak something, maka bekas family mertuanya Abby Choi tu pun ditahan bagi meneruskan soal siasat yang lebih mendalam, guys. Something wrong somewhere, and that is why police drag them into the court. Selepas 4 hari menghilang, cari, akhirnya pihak polis menemui Abby pada 24 Februari dalam keadaan yang dah tak bernyawa lagi, guys. Polis jumpa mayat Abby dekat tingkat bawah sebuah rumah pangsa yang di mana pihak polis percaya premis tu memang disewa untuk digunakan dengan niat cuma untuk melupuskan mayat yang dibunuh tu, guys. Yes, pembunuh si Abby Choi tu sewa rumah tu semata-mata untuk digunakan sebagai tempat pelupusan mayat si Abby tu sendiri, guys. Dekat dalam rumah tu polis jumpa banyak bahan bukti, guys. Antaranya penggiling daging, gergaji elektrik, pencincang, tukul dan juga 2 buah periuk yang berisi tisu manusia. Bukan tu je, guys. Barang-barang milik Abby macam baju hujan dan beg tangan juga dijumpai dalam rumah yang sama. Kalau korang nak tahu, dalam operasi pencarian tu sebenarnya polis hanya jumpa sepasang kaki Abby je. Itu pun diorang jumpa kedua-dua belah kaki tu dekat dalam peti ais, mat. Kepala, badan dan juga tangan masih tak dijumpai lagi pada hari tu, guys. Dia cerita dia, pembunuh ni dia kerat badannya Abby ni, and then lepas tu anggota-anggota badan tu diletakkan dekat tempat-tempat yang berlainan, guys. Time ni confirm lah memang hancur gila lah hati family sebenar si Abby Choi ni, guys. Diorang ingatkan diorang macam dah lega lah diorang jumpa Abby, even Abby tu dah tak bernyawa. Tapi bila diorang jumpa tu hanya jumpa kaki saja. Korang boleh
Imagine tak dia punya situation dia macam mana. Dengan hasil penemuan tadi tu, on the spot, si bekas abang ipar and bekas mak mertua Abby ditahan bagi membantu siasatan guys. Manakala bekas suami Abby tu, iaitu si Alex Kwong tadi tu, ditahan sehari selepas tu, iaitu pada 25 Februari dekat kawasan Tung Chung, yang di mana masa tu si Alex ni tengah merancang untuk melarikan diri dengan bot laju guys. Semasa penangkapan tu, Alex ni telah membawa sekali wang tunai berjumlah 500,000 Hong Kong dollar sekali, dengan beberapa jam tangan mewah bersama-sama dengan dia guys. And then pada 26 Februari, pihak polis telah menggeledah sebuah rumah kampung yang disewa, dan penemuan kali ini lebih menyayat hati guys. Semasa pihak polis tengah mencari bukti kan, awal-awal tu diorang tak ada nampak apa sangat pun tahu dekat dalam rumah yang kampung tu. Ni bukan rumah yang lagi satu ni rumah ni, sebab dia ada dua. Rumah yang first tadi jumpa kaki saja, yang ni rumah yang second guys, yang di mana rumah ni terletak dekat kawasan perkampungan. Pembunuh sewa rumah tu, perabot macam sofa ke TV ke apa semua memang tak ada, kosong lah senang cerita dekat dalam rumah tu. Yang ada cumalah alat-alat untuk melupuskan mayat sahaja guys. Sama macam apa yang Kero cakapkan tadi tu, pencincang, tukul, parang, ya Allah, banyak duk penggiling. Masa awal-awal tu polis memang tak ada jumpa apa-apa pun, tapi tak apa, polis tetap teruskan juga pencarian dia dekat dalam rumah tu. Bila diorang cari dengan bersungguh-sungguh, finally diorang jumpa ada sebuah periuk yang besar tau guys. And bila diorang buka je periuk tu, ada kepala guys dekat dalam periuk tu. Selain daripada kepala, dalam periuk tu juga ada cebisan-cebisan daging manusia, and siap ada sayur carrot lagi tu. Macam tulang-tulang yang bahagian lain tu, macam contoh tulang rusuk ke apa ke kan, yang dijumpai tu dorang letak dekat bekas yang berasingan. So kepala yang ada dekat dalam tu adalah kepala Abby guys. Diorang dah masak dah kepala tu, and sampai kan sehelai rambut pun dah tak melekat dah dekat kulit kepala tu, sebab dah direbus guys. Umpama macam kita nak tanggalkan bulu ayam macam mana? Kita akan panaskan air, lepas tu kita akan masukkan ayam tu kat dalam tu, lepas tu kita akan cabut kan. So itulah dia kepala Abby tu. Yes. And then guys, biasa kalau kita rebus daging macam mana? Dekat atas permukaan air tu mesti ada lemak-lemak dia kan. And macam tu juga dalam situasi ni, lemak-lemak badan Abby tu terkumpul dekat atas permukaan air tu guys. So based on kepala yang polis jumpa tu, hasil laporan forensik menunjukkan dekat belakang kepala Abby ada satu kesan berlubang, kemungkinan dipukul dekat bahagian belakang kepala tu, dan kemudiannya benda itulah yang menyebabkan kematian Abby Choi ni guys. Polis juga percaya yang di mana Abby ni telah mati dibunuh dekat dalam sebuah kereta MPV sebab ada percikan darah milik Abby dekat dalam kereta tersebut guys. Maknanya kemungkinan bekas abang ipar dia tu yang buat kerja ni guys. Dia pergi ketuk kepalanya si Abby tu dekat dalam MPV tu, and then dekat situ dia dah mati. So diorang nak melupuskan mayat Abby tu, diorang pergi bawa ke rumah yang pertama, diorang pergi potong kaki, and then after that diorang pergi ke rumah yang kedua, balance daripada kaki tu diorang pergi bawa ke rumah yang dekat kampung tu. Lepas tu dekat dalam tu diorang pergi ya Allah, dia pergi kerat semua badan. Gila lah geng. Suspek-suspek utama dalam kes ni adalah bekas keluarga Abby sendiri, yang mana ada 4 orang yang terlibat dalam kes ni guys. Yang pertama sekali ataupun dalang utama dalam kes ni adalah Kau Kwong, bekas bapa mertua Abby yang juga merupakan seorang bekas polis. Kemudian Shui Hyong Lee, bekas mak mertua Abby, Anthony Kwong, bekas abang ipar Abby, dan juga Alex Kwong, iaitu bekas suami Abby. Anak beranak punya kes guys. Bapa, mak, abang, lepas tu laki, bekas laki dia. Walaupun Abby dengan Alex ni dah bercegai, tapi sebenarnya Abby ni dah banyak sangat berjasa guys kepada keluarga dia tu, which is selepas diorang bercerai, tiap-tiap bulan Abby akan bagi duit kepada bekas keluarga mertua tu, termasuk dengan bekas suami dia tu sekali, untuk meneruskan kehidupan diorang dengan cara yang mewah guys. Terbalik pula, orang perempuan yang bagi duit, patutnya bekas suami yang bagi duit kepada bekas isteri sebagai nafkah untuk menjaga anak-anak, betul tak? Tapi nak bagi duit macam mana? Laki dia tu biawak hidup kat rumah menganggur, tak kerja. Harapkan duit daripada bekas isteri je lah. Kemudian bekas abang ipar Abby yang Anthony Kwong tu dibagikan kerja sebagai driver Abby untuk support keuangan dia yang bermasalah masa tu guys. Tak cukup dengan tu, selepas diorang bercerai, Abby juga ada belikan satu rumah apartmen yang sangat mewah. Korang nak tahu tak harga dia berapa? Harga dia adalah 72 juta Hong Kong dollar guys. Kalau dikonvertkan kepada ringgit Malaysia, harga dia adalah 41 juta ringgit Malaysia guys. Mula-mula tu bila dengar macam gini, bila Kero baca, macam tak percaya. Biar betul Syak, ni tantang ni 720
ribu tak. Tapi bila Khairul discover betul-betul, memang harga dia 72 juta Hong Kong dollar untuk satu unit kediaman. Maksudnya satu unit kediaman tu berharga 41 juta ringgit Malaysia, guys. And satu kaki persegi rumah tu, satu kaki persegi tu bersamaan dengan RM22,000 Malaysia, guys. Memang gila, mat. Belikan rumah bapak mertua dah bercerai ni, siap belikan rumah yang harga mahal macam gitu. Tapi itulah, bila dekat dalam diri manusia ni tak ada rasa cukup, tak ada sifat rasa cukup, tak ada rasa bersyukur, tanilah setan pun senang nak menghasut untuk buat kerja-kerja yang bodoh. Punca utama motif pembunuhan Abby ni terkait dengan rumah apartmen yang Abby belikan untuk bekas keluarga dia tu, guys. Sebabnya beberapa bulan sebelum pembunuhan Abby tu, Abby dengan bekas keluarga dia ni dikatakan bertengkar, guys. Diorang macam gaduh lah. Sebabnya si Abby ni merancang untuk jual balik rumah 72 juta yang dia belikan untuk family mertua dia tu. And then akan tetapi, even dia nak jual, tapi dia akan belikan rumah yang baru, guys. Itu tak erti nak bersyukur, mat. Dah lah orang bagi. Kau boleh imagine tak? Benda tu dah lah orang bagi, tapi kau, ya Allah, bangang betul lah. Even Abby nak belikan rumah yang baru, cadangan tu memang ditolak mentah-mentah oleh bapak mertua Abby. Sebab dia nak juga duduk dekat rumah mewah tu, guys. Mungkin bapak mertua dia malu dengan kawan-kawan dia, sebab bapak mertua dia tu pergi bagi tahu dekat member dia, rumah ni dia yang beli. Jadi bila si Abby tu nak jual rumah tu, guys, si bapaknya Abby ni takkanlah nak menanggung malu dengan kawan-kawan dia, kan. So dia pun bantah lah benda ni semua. Dia tak nak lah jual rumah ni, kan. Kalau dia jual, nanti kan kawan-kawan dia cakap apa pula. Memang setiap kali bincang pasal rumah, setiap kali itulah diorang akan bertengkar, guys. And sampai satu tahap tu, bapak mertua Abby ni pernah ugut untuk bunuh Abby kalau si Abby ni nak jual juga apartmen tu, guys. Motif yang kedua yang menyumbang kepada kes pembunuhan ni ialah dikatakan mungkin ada elemen dendam disebabkan perkahwinan yang tak sah di antara Abby dengan Chris Tam, iaitu anak kepada seorang milioner. Lepas je Abby bercerai dengan Alex Kwong, dia kahwin pula dengan Chris Tam, yang mana seorang lelaki yang lagi bagus lah daripada Alex tu. Bekas suami dia tu kan dah lah biawak hidup, kan. So mungkin si Alex ni rasa cemburu ke, tercabar ke, macam gitulah lebih kurang. That is why lah dia pergi melakukan perkara-perkara yang macam gitu. Untuk setakat video ni dirakam, anggota badan dan juga tangan daripada jasad Abby masih lagi tak dijumpai, sebab mungkin anggota-anggota badan tu tadi dah berada dekat pusat pelupusan sampah, guys. So sekarang ni diorang tengah berusaha untuk meneruskan pencarian dekat mana perginya badan dan juga tangan Abby berada, guys. Manakala kesemua suspek sekarang sedang ditahan dan didakwa di mahkamah, yang mana 3 orang suspek, which is bekas bapak mertua dia, bekas abang ipar dia dan juga bekas suami dia, didakwa atas kesalahan membunuh, dan seorang lagi suspek iaitu mak mertua Abby didakwa atas kesalahan memusnahkan bahan bukti. And seorang lagi suspek yang bernama Eng, iaitu skandal kepada bapak mertua Abby, juga menjadi salah seorang suspek yang dikatakan telah menyewa sebuah flat mewah untuk tujuan membantu menyorokkan bekas suami Abby ni daripada kena tangkap dengan polis. Korang tengok, satu family sekali dengan skandal-skandal terlibat, babe. Gila lah diorang ni, babe. Serius. Tak, tapi korang boleh imagine, tapi kalau bapak dia tu ada skandal, mak dia tu tak faham aku. So guys, semoga pihak polis dekat sana tu boleh buat kerja diorang dengan cara yang terbaik dan mencari balik semua anggota milik Abby. Kesian gila dekat family si Abby tu sebab jumpa jasad yang tak sempurna, guys. And diharapkan supaya keadilan dapat diberikan kepada mendiang atas kematian yang berpunca daripada family yang tamak, haloba, bahlul, bangang ni, guys. Teruk sangat, mat. Aku tak faham, diorang ni tak ada rasa malu ke? Kan? Diorang tak ada rasa malu ke? Aku pening ah. Kan? Kalau ada manusia macam ni, tolong berubah lah, mat. Okay, see you on next video. Bye-bye.